pagi pelajar. Waalaikumsalam cikgu. Semua apa kabar? Sehat? Sehat cikgu. Oke, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menyentuh dan mengimbas semula topik pembelajaran kita pada minggu lepas. Pelajar masih ingat tak pembelajaran kita pada minggu lepas? Ingat. Apa? Faktor dalaman Faktor dalaman yang mempengaruhi visi-misi dan objektif perniagaan. betul. Dalam faktor dalaman terdapat berapa faktor? 2. Oke, yang pertama, Sumber manusia. yang kedua, Keuangan. betul. Maksudnya kamu masih ingat topik pembelajaran kita pada minggu lepas. Baiklah, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan topik yang baru, yaitu faktor luaran yang mempengaruhi perubahan VMO. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran pada hari ini, di akhir pembelajaran nanti cikgu menginginkan pelajar dapat menyatakan dan menghurai apa itu faktor luaran yang mempengaruhi perubahan VMO. Selain itu, pelajar juga dapat menganalisis bagaimana faktor luaran ini mempengaruhi perubahan VMO. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, cikgu nak tanya Adila. Adila, apa yang kamu faham tentang faktor luaran? Faktor luaran ni merupakan persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan. Betul, faktor luaran merupakan persekitaran umum yang memberi impak kepada perubahan VMO sesebuah perniagaan. Jadi, cikgu akan terangkan apakah faktor luaran tersebut. Faktor yang pertama ialah ekonomi. Oke, faktor yang pertama ialah ekonomi. Keadaan ekonomi akan mempengaruhi sesebuah syarikat untuk membuat perubahan dalam VMO mereka, yang mana kitaran ekonomi terdiri daripada 4, yaitu pertumbuhan, kemerosotan, kemelesetan, dan melambung. Setiap kitaran ekonomi ini akan menyebabkan sebuah syarikat melakukan perubahan dalam VMO, kerana setiap kitaran ekonomi mempunyai impak yang positif dan negatif kepada sebuah syarikat. Sebagai contoh, pada peringkat pertumbuhan, syarikat akan mengubah VMO mereka kerana pada peringkat ini keadaan ekonomi dalam sebuah negara memberi impak yang positif kepada sebuah syarikat. Jadi mereka akan mengubah VMO mereka untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah kemerosotan. Kitaran ekonomi di tahap kemerosotan ialah keadaan ekonomi tidak begitu memberangsangkan. Jadi, syarikat akan mengubah VMO mereka untuk disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Yang ketiga ialah kemelesetan. Pada tahap kemelesetan, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan telah menurun. Jadi, syarikat akan mengubah VMO mereka sesuai dengan tahap permintaan masyarakat. Dan yang terakhir ialah melambung. Dalam keadaan ini, VMO syarikat akan diubah kerana pada kitaran melambung, syarikat akan mendapat keuntungan sekiranya mereka dapat mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi cita rasa pengguna. Jadi ada soalankah? Tiada cikgu. Oke, sebelum cikgu masuk ke faktor yang kedua, cikgu ingin bertanya, kitaran ekonomi yang mana yang memberi impak positif terhadap perubahan VMO sebuah syarikat? Pertumbuhan dan melambung. Betul, maksudnya kamu sudah faham faktor yang pertama. Oke, cikgu akan masuk faktor yang kedua, tapi sebelum itu cikgu ingin tunjukkan sebuah gambar. Oke, berdasarkan gambar ini, apa yang kamu boleh simpulkan faktor yang seterusnya? Budaya. Oke, betul. Faktor yang kedua ialah sosio-budaya. Terangkan dengan lebih lanjut faktor yang kedua. Boleh tak kamu beritahu cikgu apa kaum utama yang terdapat di Malaysia? Melayu, Cina dan India. Betul. Di Malaysia kita mempunyai pelbagai kaum, tapi terdiri daripada 3 kaum utama, yaitu Melayu, India dan juga Cina. Keunikan dan kepelbagaian suku kaum yang terdapat di Malaysia akan memberi impak yang positif kepada syarikat. Hal ini demikian kerana syarikat akan mengeluarkan pelbagai barang dan perkhidmatan untuk memenuhi
masyarakat. Jadi, syarikat akan melakukan perubahan dalam BMO mereka untuk memastikan perniagaan mereka dapat berkembang dengan baik mengikut keadaan semasa. Oke, seterusnya cikgu akan masuk kepada faktor yang ketiga, yaitu teknologi. Oke, teknologi mempengaruhi perubahan BMO sebuah syarikat. Hal ini demikian kerana perubahan yang berlaku dalam teknologi akan menyebabkan syarikat mengubah BMO mereka untuk disesuaikan dengan teknologi yang mereka ada. Oke, sebelum itu boleh cikgu tanya, kenapa teknologi mempengaruhi perubahan BMO sebuah syarikat? Memudahkan. Oke, lepas tu? Cekap. Oke, betul. Dengan kemudahan yang ada, mudah, cepat. Oke, dengan adanya teknologi, kerja-kerja dalam pengeluaran sebuah barang dan perkhidmatan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi keadaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan sebuah syarikat mengubah BMO mereka untuk memastikan mereka tidak melakukan pembaziran sumber dan tenaga dalam sebuah syarikat. Seterusnya ialah faktor yang terakhir. Faktor yang terakhir cikgu mahu kamu teka berdasarkan gambar raja ini. Hakim. Selain hakim, Peraturan. selain peraturan, Undang-undang. betul. Faktor yang keempat adalah undang-undang. Undang-undang sebuah negara akan mempengaruhi perubahan BMO sebuah syarikat. Hal ini demikian kerana setiap syarikat akan terikat dengan dasar dan undang-undang yang telah ditubuhkan dalam sebuah negara. Sebagai contoh, untuk peniaga dalam negara yaitu peringkat domestik, mereka akan terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan dalam negara tersebut. Boleh beritahu cikgu undang-undang apa yang biasa kamu dengar dalam negara kita? Cukai, cikgu. Betul, cukai merupakan salah satu undang-undang ataupun dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi, cukai tersebut akan mempengaruhi perubahan BMO sebuah syarikat. Oke, seterusnya ialah antarabangsa. Perniagaan antarabangsa akan dipengaruhi oleh undang-undang yang ditubuhkan dan diperkenalkan oleh negara asing, yang mana dia tidak perlu terikat dengan undang-undang negara asal, tetapi peniaga tersebut akan mengikuti undang-undang yang ditubuhkan oleh negara asing. Baiklah, setakat ini belajar ingat tak apa yang cikgu ajar pada hari ini? Ingat. Oke, faktor yang pertama, Ekonomi. yang kedua, Sosial budaya. yang ketiga, Teknologi. dan yang terakhir. Undang-undang. Oke, sebelum kita meneruskan pengajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua ingat kata kunci dalam papan putih ini kerana aktiviti yang cikgu akan lakukan adalah berkait dengan perkataan yang ada di papan putih ini. Baiklah, cikgu telah menyediakan satu akronim yang memudahkan kamu untuk mengingati faktor luaran yang mempengaruhi perubahan BMO. Akronim tersebut ialah ISTU, yang mana I mewakili emak, S mewakili suka, T mewakili tudung, dan U mewakili ungu. Emak, suka, tudung, ungu. Oke, I mewakili Ekonomi. betul. S mewakili Sosial budaya. T mewakili Teknologi. dan U mewakili. Undang-undang. Jadi cikgu harap dengan adanya akronim ini akan memudahkan kamu mengingati fakta-fakta bagi faktor luaran yang mempengaruhi perubahan BMO di kemudian hari, yaitu semasa kamu menjawab exam, semasa kamu memberi penerangan kepada rakan yang tidak tahu dan yang tidak hadir pada hari ini. Baiklah, kita akan teruskan pengajaran hari ini dengan melakukan aktiviti puzzle yang telah cikgu sediakan. Oke, untuk melakukan aktiviti ini, cikgu menginginkan setiap pelajar datang ke hadapan dan mencari satu perkataan
yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Cikgu bagi contoh ya. Contohnya ini, domestik. Atau garis dulu. Jadi, cikgu sudah jumpa domestik, cikgu akan tulis di tepi. Domestik. Jadi, setiap pelajar kena cari satu sahaja perkataan dalam kertas mahjong yang telah cikgu sediakan. Oke. Bila syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar kerana memberi kerjasama yang baik sepanjang aktiviti dan pengajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu dapat simpulkan bahawa kamu telah menguasai faktor luaran yang mempengaruhi VMO. Belum cikgu akhiri kelas ini, kamu masih ingatkah akronim yang cikgu sediakan tadi? Ingat. Oke, apa akronim tersebut? Emak suka tudung ungu. Emak suka tudung ungu. Oke, baiklah. I mewakili Ekonomi. S mewakili Sosial budaya. T mewakili Teknologi. dan U mewakili. Undang-undang. Oke, baiklah. Nampaknya kamu memang sudah menguasai topik kita pada hari ini. Jadi, sebagai kerja rumah, sila buka surat 159. Nampak tak di tepi itu ada perkataan minda kreatif? Nampak. Oke, nanti siapkan kerja rumah itu dan hantar pada kelas minggu hadapan. Sekian, terima kasih.